kasih. Bismillah. Tuan, dah on dah. Bismillah. Dia musim jangan jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kasih sayang Allah dan juga dengan inayahnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita dapat bersama-sama solat maghrib secara berjamaah di rumah yang paling mulia ke bumi Allah, iaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan syukur yang kali kedua kita rafakkan sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kemegahan Allah dan juga dengan kasihnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk sama-sama kita duduk di dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan satu hari kelak kita akan pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita bermohon agar di sana kita masuk ke syurga Allah tanpa hisab, dengan rahmat Allah dan juga dengan kasih Allah, serta yang kita nantikan juga adalah syafaat kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi satu kenyataan kita nanti di sana bersama-sama. Amin 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 ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, sambungan kita lihat dalam kitab kekasih kita iaitu Asy-Syama'il Muhammadiyah sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat di sini terjemahan oleh saudara pengarang adalah keagunganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam bahasa Melayu. Mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita akan sama-sama cuba dapat menyelami dan menghayati, bahkan cuba kita letakkan Rasulullah ini dalam jiwa kita. Moga-moga akhlak kita bertambah lebih baik dan lebih suci lagi kepada Allah. Kita sambung yang seterusnya, iaitu tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, iaitu hadis yang kedua. Hadis kedua muka surat 3. Hadis kedua muka surat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bil-tawil wala bil-qasir, hasan al-jism, wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin bisabtin, asmara laun, idza masya yatakaffa. Bermaksud tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mempunyai tubuh yang sedang. Rasulullah ni seorang kekasih Allah, seorang insan yang dikurniakan oleh Allah satu keajaiban dan juga keistimewaan yang cukup luar biasa yang tidak ada kepada insan-insan yang lain, melainkan para nabi dan para rasul
Dan untuk ini Allah Ta'ala perlihatkan kepada kita bagaimana Allah tunjukkan untuk kita bahawa Nabi kita akhir zaman, Khatimin Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang lelaki manusia yang tubuhnya yang sedang. Makna sedang, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, adalah tubuhnya yang cukup cantik kan? Tubuh Rasulullah kan? Rasulullah tubuh cukup cantik. Kita boleh bayangkan automatik tuan-tuan, kalau cantik, tuan-tuan perempuan pun boleh faham maksud cantik tu apa. Maknanya tubuh yang cukup kemas kan? Cukup kemas, padat, dan juga tubuhnya yang menarik dan menawan. Ini Rasulullah kan, sallallahu alaihi wasallam. Batu Allah Ta'ala maha bijaksana kan. Kita manusia kat bumi ni, kita hanya bijaksana. Tak akan ada kita ni yang paling bijaksana. Tak ada kan? Tak akan ada kan? Mereka Allah Ta'ala bagi pada Nabi dan Rasul dia paling bijaksana. Kita tak kan? Itu belakang kita. Kerana Nabi dan Rasul ni, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Allah kurniakan kepada Nabi dan Rasul dalil naqli. Maksud apa tuan-tuan dalil naqli tuan? Kau ibu tahu naqli tu apa tuan? Belakang. Tak boleh jawab sebab pakai mask. Kau ibu jawab. Tenang kau ibu tengok. Istilah bahasa Arab, as-sukut alamatul ridha. Maksudnya senyap tu tanda redha. Tu. Sekian dimaklumkan. Dia bila kaum ibu tak dapat, dia kena kaum Adam pula kena bantu. Agak-agak yang Adam di depan ni ada harapan nak menjawabnya tu. Apa tadi? Saya pun lupa. Dari nakli apa ni? Tanya adik tu. Adik yang belakang ni, bilang C tu. Adik dapat jawab ni dik. Abah adik hari raya bagi double duit raya. Nakli tu apa dik? Ejen Ali. Bukan Ejen Ali dik. Nakli ni maksud dalil Al-Quran. Dalil Al-Quran. Sebab tu saya tak tanya tuan-tuan, saya tanya adik-adik ni. Kalau saya tuan-tuan boleh jawab. Saya tak ada hadiah nak bagi. Kalau adik-adik tak apa, RM10 pun saya boleh bagi. Naqli ni maksudnya dalil Al-Quran. Kalau Nabi-Nabi yang lain, macam Nabi Allah Musa, dalil Nabi Allah Musa akan jawab kepada kaum Bani Israel adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, kitab Taurat. Nabi Allah Musa jawab macam tu. Nabi Allah Daud, kitab Zabur. Nabi Allah Isa, kitab Injil. Dan kekasih kita yang kita berakui, Rasulullah SAW, dalil Al-Quran. Al-Quran. Dia tak sama. Kita mampu hanya akal je. Itu yang istimewa Allah Ta'ala berikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, yang sedang, yang seterusnya tidak tinggi. Tidak tinggi. Maknanya bila Rasulullah berdiri dengan sahabat ataupun bukan sahabat, maknanya bukan sahabat tu apa? Sama ada bermuamalah ataupun di situ Rasulullah menerangkan kepada orang kafir Quraisy dan sebagainya, orang akan perhatikan Rasulullah ni, mereka akan sebut Rasulullah ni tidak tinggi. Rasulullah tidak tinggi, cantik Allah Ta'ala jadikan. Sebab tu Allah Ta'ala ni maha berkuasa, maha berilmu. Allah Ta'ala ilmu semua dalam genggaman Allah Ta'ala. Sebab manusia tak boleh. Manusia ni ilmu terhad. Kita manusia tu kan,
ilmu terhad. Allah Ta'ala tak luas seluas-luasnya. Beza. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan Rasulullah ni, Allah Ta'ala akan jadikan yang paling hebat, yang paling menarik, dan yang paling cantik. Allah Ta'ala jadikan. Sebab bila Allah Ta'ala jadikan itu, maknanya manusia dia akan ada satu sifat. Sifat apa tuan-tuan? Sifat dalam hati tu sifat yang tidak baik dalam ni. Dia kena cari juga. Mesti ada lemah Muhammad ni. Ni mana-mana bangsa macam tu kan. Sama kan? Orang kaum Quraisy nak tengok Muhammad ni ketot ke, bantut ke, kecil ke, pendek ke, nampak? Ni orang Arab. Lepas tu Allah Ta'ala maha berilmu, Allah jadikan Muhammad SAW, kekasih kita, secantik-cantik ketinggian Rasulullah. Sebab tu kalau sahabat tengok, orang kafir tengok, siapa saja yang tengok Rasulullah akan mengatakan Rasulullah ni tidak tinggi, berdiri dengan orang yang tinggi-tinggi dan sebagainya. Tengok Rasulullah tak tinggi. Tahap Rasulullah tu cukup cantik Allah Ta'ala jadikan. Kalau orang tu berdiri macam tu, Rasulullah dari tengah-tengah, cukup cantik ketinggian Rasulullah tu. Orang takkan seorang pun pertikaikan Rasulullah SAW. Nampak tu kan? Sebab tu kita kena sayang Rasulullah kan? Kita kena sayang Rasulullah. Sambung kan? Dan seterusnya, dan tidak rendah. Dan tidak rendah. Rasulullah tak rendah kan? Ketika mana Rasulullah berjalan dengan sahabat, ketika mana Rasulullah berperang, ketika mana Rasulullah bermuamalah dengan orang akan nampak Rasulullah ni. Berdirilah dengan siapa pun, mereka sendiri kata Muhammad ni tidak rendah. Muhammad ni tidak bantut, tidak ketot, tidak pendek. Takkan ada satu mulut pun tak keluar. Nampak tu kan? Ini kecantikan dan kehebatan ilmu Allah Ta'ala. Jadikan kasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tu kita ni yang mengaku Islam daripada azali lagi, kecil sampai sekarang. Kalau jumpa kawan-kawan kita pun elok-eloknya cakaplah bahasa yang baik-baik kan. Cakap baik-baik kan. Jumpa dia, macam mana nak tergambarkan kawan kita ni kepada orang lain. Contoh surau yang mulia ni, jemaah surau ni, nak kenalkan seorang nama Ahmad ni kepada orang lain. Ahmad yang mana satu? Tuan-tuan pun waktu itulah, jangan guna bahasa yang kata jenis kalau didengar terguris hati dia. Ahmad tu yang tu tak tinggi mana tu. Gunalah sebaik-baik kecerdikan akal kita menggambarkan kawan kita tu. Tuan-tuan, biasa manusia ni tuan-tuan memuliakan Allah, dia sensitif bab ketinggian ni. Sensitif. Jangan kata yang pendek tu, yang ketot tu, yang bantut, jangan tuan. Cuba terangkan yang dia tu yang dia suka. Kita terangkan kawan kita tu yang dia suka. Tu yang pakai spek tu. Spek Adidas tu. Sedap sikit kan. Orang lelaki kau dengar Adidas. Bukan Adidas pun sebenarnya pun. Kita mesti sebut Adidas tu yang spek hitam, menipis cantik. Itulah dia Ahmad. Kan dia dengar, siapa kata saya pakai Adidas tu, kau kata dia pun rasa seronok Ahmad. Dan kan merapukan Adidas pun. Kat pasar malam RM5 tu. Tak, kita bagi dia seronok sikit. Kalau kaum ibu di belakang, nama Fatimah. Fatimah mana satu? Jangan kata yang tak ada kat hidung, jangan. Cakaplah Fatimah yang bila dia senyum manis ya. Baru seronok. Nanti orang kata, puan ke Fatimah? Ya saya. Puan yang senyum manis juga? Ya ke? Sebab orang kata puan nama Fatimah senyum manis. Nampak? Kan seronok kawan tu dengar. Nampak kan? Itu Islam ajar kan. Lepas tu daripada Rasulullah kan, kita boleh belajar. Kita boleh belajar.
Macam mana penggunaan bahasa untuk diri kita, tuan-tuan. Diri kita, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Olahan untuk akhlak kita dalam ni. Sebelum dipanggil oleh Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala panggil kita ni bukannya waktu kita dah habis usia sampai dah tak ada rambut. Tak ada, teman. Tak ada. Saya seharusnya ada abang, tapi abang saya gugur dalam kandungan bonda saya. Kerana bonda saya waktu itu meletakkan nenek saya di perut bonda saya. Sebab nenek saya waktu itu dah tak larat, jadi bonda saya pun letak kepala nenek saya di perut tu. Dalam Al-Quran, gugurlah kandungan dalam perut bonda saya tu. Syahidlah abang saya dalam tu, menanti bonda saya dengan ayahanda saya dalam syurga dia. Tuan. Tengok tuan. Kita ingat tuan. Ajal ni dia tak ingat, dia tak akan pilih orang yang dah ada rambut. Jangan tuan. Ingat dia dulu tuan. Sambung tuan. Bentuk tubuhnya bagus. Tubuh Rasulullah, bentuknya kita tahu, maksud bentuk kita tahu dah. Bentuk tubuh maksudnya kita punya badan kita, daripada bawah leher sampai ke bawah, bentuk tubuh. Atau istilah kata lagi mudah orang kita, bentuk tubuh keseluruhannya, ujung rambut sampai hujung kaki. Allah Ta'ala jadi, tuan-puan, bentuk Rasulullah punya tubuh ni cukup cantik, cukup cantik. Bayangkan tuan-puan, macam mana macam mana tu. Siapa yang mimpi jumpa Rasulullah, dapatlah tengok bentuk tubuh Rasulullah. Kan tuan guru kita almarhum Profesor Datuk Dr. Harundin, tuan. Profesor Datuk Dr. Harundin setiap kali pergi umrah di Madinah, tiap-tiap malam, beliau cerita kat anak muridnya, anak murid beliau, tiap-tiap malam di Madinah beliau akan bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, dalam mimpi. Pergi umrah Madinah malam mimpi, tiap-tiap malam. Kan seronok tu kan, dapat jumpa Rasulullah kan. Kawan saya pergi umrah dengan saya waktu tu bulan Januari tahun ni, yang awal tahun, iaitu ana pernah bermimpi jumpa Rasulullah umur 4 tahun kan. Umur 4 tahun mimpi Rasulullah. Saya kata time tu umur saya 4 tahun pakai pampers lagi kan. Tapi dia pakai pampers boleh jumpa Rasulullah. Ni cemburu kan. Saya tak jumpa Rasulullah kan. Sebab apa? Kita suka tengok cerita kartun banyak sekarang. Nak tahu mana Rasulullah kan. Tengok Thundercats lah kan. Cerita zaman dulu ni live pula ni kan. Kantoi ustaz ni. Tengok Doraemon. Kan? Budak-budak memang tengok Doraemon, tak apalah teman Tapi kalau mak ayah tengok Doraemon, malu kat tu. Mak suruh kami sembahyang, mak tak sembahyang mak. Jap, tengok apa tu mak? Doraemon. Malu kan. Bukan ibu-ibu sinilah, ibu tempat lain. Betul, ibu buka kepung tuan belah sana. Nampak tuan ni kita nak jumpa dengan Rasulullah, tuan-tuan dan puan Allah. Dia adalah pilihan Allah, satu. Yang keduanya, walaupun sekiranya kita tak dapat bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, tuan-tuan dan puan Allah, kita mengharapkan nanti di sana Rasulullah kenal kita. Surah dalam hadis mengatakan, orang yang akan bersama dengan aku dalam syurga nanti adalah orang yang sebaik-baik akhlak. Saya ulang balik tuan. Orang yang akan berada dengan aku dalam syurga nanti adalah orang yang sebaik-baik akhlak. Bersama Rasulullah tu maksud apa tuan? Bersama Rasulullah tu maksudnya insan itu akan berdekatan dengan Rasulullah, bersebelahan. Bersama tu dekat. Bayangkan tu perempuan dapat bersebelahan dengan Rasulullah. Seronok tu seronok.
Nikmat tuan, cukup nikmat. Tapi ada orang masuk syurga dengan macam-macam amalan, tapi dia tidak akan bersama Rasulullah, sebab dia tak utamakan akhlak. Nah, ini memang Allah Ta'ala bagi awal ni. Rasulullah pesan awal ni, nak dengan saya adalah kena baik akhlak, akan berada bersama dengan saya. Tapi kalau orang yang masuk ke dalam syurga tu bukan sebaik-baik akhlak, dia akan masuk juga, tapi dia tidak akan bersama dengan saya. Wah, ni kita takut kan? Sebab tu kita ni Allah Ta'ala ajar, Rasulullah berpesan, lidah dan tangan jaga baik-baik. Ini antara dosa-dosa yang cukup orang tak suka. Lidah dan tangan. Yang lain tak kisah kan? Orang tak kisah. Lidah kan? Lidah satu, tangan satu. Sebab tu kita yang lepas-lepas lah, yang keluarga kita tu sumpah sampai 7 keturunan, 10 keturunan. Sebab punca lidah, punca lagi tangan yang duk hantar WhatsApp tu. Merepek-repek WhatsApp laju, zikir punya malas, tasbih malas nak pegang, Quran tak pegang, pegang handset je untuk baca Quran. Tu yang tak ada tenaga banyak sangat tu. Cuba tuan-tuan tengok beza pegang Quran dengan pegang dengan tasbih, dengan handphone yang ada isi Quran. Cuba tengok mana kekuatan sebenar. Tu kita kena selalu, bila kita cantik amalan di dalam, dia akan keluar terus daripada dalam. Lidah pun akan berkata yang baik, di jari pun akan tulis semuanya benda yang baik. Itu hasil kita punya ibadah kepada Allah. Kalau semayang kita tadi maghrib, cukup betul-betul ada sifat ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innallaha yarak. Alah kau sembah Allah seakan-akan kau lihat Allah Ta'ala. Tapi kalau kau tak lihat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lihat engkau. Ada sifat tu tuan, habis sembahyang, habis solat, habis zikir, habis baca doa, lepas itu hasil daripada kita sembahyang, itulah yang keluar daripada lidah kita kan. Sekian dimaklumkan kan. Sambung kan. Jangan serius sangat kan. Saya pun takut ke kalau tuan-tuan puan serius. Balik awal saja ni. Kita mula. Bismillah. Rambut Rasulullah SAW tidak kerinting. Rambut Rasulullah tidak kerinting. Kalau tuan-tuan tengok di dunia ni, di bumi yang indah Allah telah jadikan ni, orang rambut kerinting kita tahu kat mana tempat ni. Kita kenal rambut kerinting ni kat mana tuan-tuan? Kat belah Afrika man. Belah Afrika. Tuan Haji pun tu, betul tu. Pernah jumpa kawan Afrika? Tu. Rambut kerinting man, rambut betul-betul kerinting. Sebab tu diorang ambil wuduk pun dalam mazhab mereka basuh satu kepala pun tak basah macam kita kan, tak basah. Cuba tuan-tuan tengok orang Afrika rambut dia. Memang macam tu lah Allah Ta'ala jadikan. Memang kerinting tu kerinting. Orang Afrika. Dan juga di sana memang terkenal orang dia rambutnya begitu. Ada juga sebahagian tu kita boleh lihat di Eropah ada, di Amerika ada. Tapi yang terkenalnya di tanah-tanah Afrika, rambut kerinting. Rasulullah tidak. Rasulullah tidak. Tuan-tuan kat sini pun kita boleh nampak hebatnya ilmu Allah Ta'ala jadikan Rasulullah. Orang tak ada kata apa-apa dah. Sekarang nak kata apa tentang Muhammad? Nak kata bantut, tak ada. Tengok Muhammad dengan orang yang tinggi, dia orang kata Rasul Muhammad ni tak tinggi. Tengok Rasulullah bersama orang yang pendek, orang yang jenis taraf itu, Rasulullah tak pendek, Muhammad tak pendek. Allah Ta'ala jadikan Rasulullah.
Tengok lagi, tubuh Rasulullah bagus, cantik tengok tubuh. Tak ada yang OKU, tak ada. Tak ada yang cacat, tak ada. Tak ada yang sengit sebelah, tak ada. Allah Ta'ala jadikan. Sebab apa tuan? Sebab Allah Ta'ala nak jadikan seorang insan, nama utusan Allah yang jenis fizikal, hujung jari, hujung rambut ke hujung kaki, dengan secantik-cantik kejadian. Sebab fitrah manusia suka melihat orang yang cukup sempurna sifat tu. Betul kau ibu belakang? Betul. Yang tu kau ibu angguk. Nampak? Fitrah ni kata manusia. Lepas tu Allah Ta'ala jadikan Rasulullah ni dengan secantik-cantik kejadian. Kita tengok lagi. Okey, dan tidak pula lurus kaku. Rambut Rasulullah tu. Maknanya tidak lurus sangat rambut Rasulullah. Maknanya Allah jadikan rambut Rasulullah ni cukup cantik di pertengahan. Kerinting sangat pun tak, lurus sangat pun tak, cantik je. Kalau tuan-tuan perempuan nak bayangkan, tuan-tuan perempuan buka YouTube tu, tuan-tuan cuba tengok rambut yang disimpan di negara Arab, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah rambut Rasulullah. Tak akan ada ajaran agama lain ataupun utusan lain kepada agama mereka yang rambut mereka masih hidup. Tuan-tuan cuba buka agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian. Tapi kita kena hormat teman-teman. Hukum haram kita mengatakan kepada agama lain haram teman. Haram. Rasulullah marah. Cuba tengok agama lain, mereka punya ketua agama, ada tak simpanan mereka punya rambut? Tak ada. Bila meninggal tu habis rambutnya, jadi debu macam tu. Tapi Rasulullah, Allah Ta'ala simpan Rasulullahnya simpanan kepada umat akhir zaman, supaya sebahagian rambut tu dia beri sebagai contoh kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Rasulullah bagi pada sahabat semua disimpan. Sehingga sekarang tuan-tuan yang dimuliakan Allah, rambut Rasulullah hidup lagi. Hidup lagi. Ada orang cuba potong Rasulullah. Potong. Macam belah dua. Esok datang balik tuan-tuan, rambut tu cantum kembali. Sallallahu alaihi wasallam. Ini rambut Nabi utusan akhir zaman sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala pelihara untuk kita. Kalau ada macam pertunjukan di mana-mana pusat Islam mengenai Rasulullah punya rambut semua, tuan-tuan cuba pergi tengok. Cantik lagi rambut Rasulullah. Cantik. Warna pun cantik. Okay. Sambung tuan-tuan. Kulit Rasulullah SAW berwarna coklat. Dalam hadis nombor 2 mengatakan kulit Rasulullah SAW berwarna coklat. Kita tengok tuan. Coklat ni kita boleh cuba bayangkanlah sedikit. Bukannya coklat yang macam orang kita ataupun orang-orang Amerika Latin dan sebagainya. Ni coklat yang cukup istimewa. Coklat yang menawan dan menarik. Rasulullah, kulit Rasulullah ni. Kita tengok lepas tu, iaitu pencampuran antara putih dan merah. Pencampuran putih dan merah kan. Cantik kan. Orang perempuan suka kalau dapat suami yang putih. Dia kena faham putih bukannya putih penyakit tu kan. Orang perempuan bila kata putih kan, orang lelaki kata putih kan. Bukan putih tu, itu putih penyakit teman. Putih penyakit. Ini yang maksud putih ni adalah putih macam tuan-tuan perempuan pergi umrah dan haji nampak orang Arab ni kulit putih tu. Macam itulah biasanya orang perempuan suka.
Rasulullah ni kulit tuan-tuan yang dimuliakan Allah, itulah percampuran antara putih dan merah. Cantik tuan-tuan. Riwayat lain mengatakan Rasulullah yang kulit putih bercahaya. Putih bercahaya. Sekarang kan banyak produk kita kan. Masuk produk tuan Orang lelaki dia tak risau produk ni. Orang perempuan ni kan. Bonda Rosita. Tu untuk produk. Orang perempuan diam tu tadi dia tahu tu. Sebab saya dah kahwin, saya tahu kan. Rumah saya tengok Bonda Rosita. Saya kata cerah masa depan macam ni. Habis saya bungkus. Dan rumah saya sampai niat nak pergi sana. Abang jom kita sehari pergi sana bang. Saya kata sudah. Waktu bila aku nak ambil cuti. Dalam kerja berapa orang lah ambil cuti dah. Kan, nampak? Orang perempuan. Warna bagi cantik. Lepas tu satu lagi tu, yang perempuan tu apa? Ku putih. Putih. Tu dua. Yang lain? Apa sah? Nuraisah. Apa sah? Nuraisah. 3. Baru hafal 3 tuan-tuan. Nanti saya hafal lagi, kita kongsi lagi. Sekian dimaklumkan. 3 tuan. Mana tak hafalnya tuan? Dekat board kan? Nuraisah. Ngepurdahan. Kalau tengok lama-lama tu, boleh langgar tepi tu. Sebab nampak mata kan. Nampak kan? Dalam produk-produk yang begitu, Islam tak melarang kan? Tak melarang. Tapi kita kena faham apa niat sebenar kita nak pakai. Dia ada hukum tu mana? Dan kita kongsi sikit hukum. Sekiranya kulit asalnya adalah warna itu, warna itu kulitnya, tapi dia nak lebih nampak menawan dan menarik, pastikan bahan yang dipakai itu adalah diluluskan oleh JAKIM. Kita punya rujukan apa tuan-tuan? JAKIM je. JAKIM tempat kita. Kalau JAKIM kata janganlah tuan-tuan. Di barat dah macam-macam dah. Tengok esok kulit dah warna lain dah. Dia tak jadi dah Beauty and the Beast, dia jadi Beast and Beast. Nampak? Pada kita Islam ni jaga dia dulu. Kita kena berhati dulu. Sama tuan-tuan. Putih kemerah-merahan. Macam mana saya kata tadi? Putih kemerah-merahan. Kulit Rasulullah. Kulit Rasulullah. Putih kemerah-merahan. Maknanya cukup cantik kulit Rasulullah kan? Cukup cantik. Dari riwayat mengatakan kulit Rasulullah itu tuan-tuan punya Allah tak ada parut kan? Tak ada parut. Tak ada bintang-bintang berkelipan. Faham-faham. Tak ada. Cukup cantik. Allah Ta'ala jadikan nampak kan. Sebab tu kita di sebalik itu tuan-tuan bagaimana kulit Rasulullah cantik. Rasulullah ni orang yang jaga betul pemakanan dan minuman. Minum air masak kalau selalu kan. 2 liter ke atas tu cantik. Bukan air sejuk, air masak. Kalau minum air sejuk, masak lah gitu. Kalau minum air masak, alhamdulillah. Sebab tu orang tua kata, pagi minum air suam. Nampak muda. Ada can lagi tu. 3-0 lagi. Seorang dapat 3-0. Sambung kan. Putih kemerah-merahan kulit Rasulullah. Seterusnya, sekiranya Rasulullah SAW berjalan, pergerakan Rasulullah SAW condong ke hadapan. Bila Rasulullah berjalan, Rasulullah akan ke hadapan tu condong, maksudnya ke bawah sikit, ke hadapan. Maksudnya apa teman? Kita tengok di muka surat 4. Surat 4 menandakan sifat jalan Rasulullah SAW yang cepat dan pijakan kaki Rasulullah SAW kuat.
sifat jalan Rasulullah SAW yang cepat dan pijakan kaki Rasulullah SAW kuat. Maknanya sini Rasulullah jalan, orang pun kagum dengan cara Rasulullah berjalan. Kaki tu sampai ke tempat tapak jalan tu padat. Kaki Rasulullah. Mulai sekarang kita tahu memuliakan Allah, Bapak sekalian, kita cuba ikut macam mana Rasulullah berjalan. Saya terangkan dulu. Kau ibu dengar dulu. Jangan semangat sangat kau ibu, sabar. Dia sebaiknya yang berjalan begini dan seeloknya ditujukan khas untuk orang lelaki sebenarnya. Maksudnya apa tu? Maksudnya kita berjalan ini jangan menyeret-nyeretkan kita punya selipar ataupun kasut tu. Angkat kasut tu atau angkat selipar tu. Kalau jalan tu jangan terlampau perlahan. Bagi semangat sikit dia jalan tu. Biar orang tengok kita. Jalan tu nampak ada gah. Kuat lagi. Jalan tu. Itu maksudnya. Kalau perempuan pula, sama yang tu adalah jangan menyeret-nyeret kasut tu ataupun selipar, biar angkat kaki. Yang seterusnya, janganlah jalan laju. Tak payah. Laki tak boleh laju. Perempuan jangan mengah nanti. Mengah-mengah, tumbang kat situ katnya. Siapa ajar ni? Itu Imam Burhan tu, Ustaz Burhan. Habis saya kena panggil. Perempuan ala kadar. Perempuan tak payah. Ala kadar. Laki, kalau boleh buat jalan begitu, jalan. Kalau tak boleh buat, jangan buat. Biar sederhana. Tapi jangan terlampau perlahan sampai orang belakang pun menyumpah-nyumpah gitu kan. Oh Pak Long ni lembab betul dia. Biar jalan tu ada wibawa pada diri sendiri kan. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua. Berapa tuan? Isyak masuk berapa? Ayuh, berapa minit? Isyak masuk berapa? Dah masuk dah? Masuk dah tuan? 9 minit? Okay. Saya buat kesimpulan untuk hadis kedua. Sebab kita ikut arahan Jaiz. Kalau isyak masuk, kita tangguh dan kita sambung pada masa akan datang. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah, kesimpulan saya boleh buat daripada hadis yang kedua ni, tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah, adalah sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan seorang insan yang mulia ini untuk kita mengambil contoh kepada kita dan keluarga kita. Ambil contoh. Dan juga cubalah sikit demi sikit ikut rentak Rasulullah SAW. Cuba ikut rentak. Sebab Rasulullah ni sesuai untuk lelaki maupun perempuan. Ada yang untuk lelaki sebaiknya memang kena seeloknya boleh ambil semua untuk lelaki. Tapi kalau untuk perempuan, sebenarnya saya katakan tadi, berjalan tu tak perlulah begitu, ala kadar aja. Tapi yang lain tu boleh ikut. Maksudnya boleh ikut apa? Cara jalan tu, kaki tu, sandal yang pakai tu, kasut tu diangkat. Diangkat. Biar orang nampak dengan bunyi tapak tu. Tak apa. Tapi jangan seret. Bila seret ni, orang nampak sangat kita ni macam tak bersemangat. Sebab tu Rasulullah ajar. Rasulullah diajar oleh Allah Ta'ala cara penampilan dan juga cara jalan melalui teman lakan karib Rasulullah, iaitu siapa? Malaikat Jibril AS. Tu kita azamlah perlahan-lahan untuk kita menjadi yang lebih elok dan lebih baik, kerana di sana nanti di mana dalam hadis Rasulullah mengajar kita, orang yang akan bersama dengan aku di dalam syurga nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang perempuan tanya, Ustaz, kalau kami perempuan sama juga, di sana akan ada yang terbaik untuk perempuan yang baik akhlaknya. Rasulullah akan bersama juga dengan kaum-kaum ibu juga. Jangan risau. Dia kata, Ustaz, sekarang ni orang Islam dah berbilion-bilion. Memang berbilion-bilion, tapi kat sana ada penapisan juga. Bila kamu betul-betul baik akhlak, harapan tinggi bersama Rasulullah cukup cerah. Macam kita lelaki juga, harapan tinggi.
Sebab tu orang boleh menjadi bijak dan pandai cara buat kerja urusan pun baik, tapi jarang kita nampak yang boleh memberi contoh kepada kita dari sudut akhlak. Tak ramai. Ni akhir zaman tuan. Hakikat ni kita nampak. Hakikat kita nampak sini. Mudah-mudahan kita jauhkan dengan sifat yang begitu. Jauhkan. Biar kita kehadapan tu dengan akhlak kita. Akhlak kita. Sebab ke mana pun orang akan cari dia yang ada akhlak. So orang ada akhlak ni dia senang untuk diajar. Orang ada akhlak pun senang diajar. Apa pun dia akan dengar. Dia takkan keluar kata-kata yang boleh mengguriskan hati orang. Ya tuan terutama diri saya ni. Nasihatlah diri saya tu tuan-tuan tolonglah. Masih kecil lagi. Masih budak-budak lagi masih dalam hingusan ni. Banyak benda nak kena belajar. Saya doakan kebahagiaan kepada surau yang mulia ni, surau Kolangan Al-Muhaimin. Jangan marah. Keluarga surau Al-Muhaimin yang saya doakan melahirkan generasi-generasi yang hebat dengan akhlak. Saya doakan. Dan moga-moga kita dihimpunkan nanti di sana. Doakan. Terbaik semua daripada Allah. Yang kurang kelemahan daripada insan yang kerdil ni, doakan kepada kami juga tuan-tuan masjid kami masjid kami bulan depan 14 hari bulan Oktober, hari Rabu, masjid kami akan diaudit. Ni nak pitam ni akan diaudit. Jadi tuan-tuan doalah untuk kami, mudah-mudahan Allah Ta'ala pemudahkan urusan kami semua ni, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami sesungguhnya bertaubat nasuha kepadamu ya Allah, dan kami kembali balik kepadamu ya Allah dengan keadaan fitrah, iaitu ingin mengharapkan pengampunan dan juga rahmat-Mu ya Allah. Dan redailah kehidupan kami ya Allah, berkatilah kehidupan kami ya Allah. Dan sesungguhnya kami berazam dan bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang paling baik akhlak ya Allah, semata-mata nak bersama dengan kasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Tolonglah makbulkanlah doa kami ya Allah, perkenankanlah hajat kami ya Allah, dan berikanlah segala apa yang kami minta ni ya Allah. Mudah-mudahan kami akan sentiasa akan seronok beribadah kepadamu ya Allah, ketaatan kepadamu ya Allah, dan akan melaksanakan apa yang Engkau berikan kepadamu ya, kepada kami ya Allah. Tapi sekiranya Engkau tidak berikan apa yang kami hajati ni ya Allah, sesungguhnya kami akan rasa terkilan, terharu dan juga kecewa, dan malahan akan tersungkur ibadah kami kepadamu ya Allah, akan melakukan benda-benda yang maksiat kepadamu ya Allah. Janganlah Engkau buatkan kami begitu ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim.